Okey, malam ni kita akan sambung mengenai neuron dan sinaps. Apakah yang dikatakan neuron? Apakah yang dikatakan dengan sinaps? Neuron telah pun kita pelajari, iaitu ialah sel-sel yang terdapat dalam sistem saraf. Unit terkecil dalam sistem saraf adalah neuron lah. Neuron lah selnya yang terdapat dalam saraf. Dan neuron ni nanti kamu akan tengok dia ada 3 jenis neuron. Dan kita akan tengok satu persatu. Okey, sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf yang dikenali sebagai neuron. Jadi bila mana kamu ditanya apakah sel untuk sistem saraf ni, namanya adalah neuron. Neuron merupakan unit berfungsi bagi sistem saraf. Okey, jadi yang berfungsi dalam sistem saraf ni adalah neuron. Neuron merupakan sel khusus yang menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik dipanggil impuls saraf. Jadi neuron ni dia akan hantar maklumat ataupun dipanggilkan impuls ke otak lah, kan? Ke otak untuk ditafsirkan. Jadi seperti mana saya cakap kepada kamu sebelum ni, kan, manusia ni perlu dirangsang. Okey, bila mana adanya rangsangan tu, kan, dia pergi pada satu reseptor. Dia reseptor tu akan menghasilkan impuls. Sekarang ni yang nak menyampaikan impuls ni ke otak ni, mestilah dia kena melalui satu jalan. Sama seperti dengan salur darah, dia perlukan salur darah tu, kan. Kena ada arteri, kena ada vena. Tapi dalam sistem saraf ni, apakah yang menyampaikan impuls ni ke otak ataupun saraf tunjang tu? Ia adalah neuron. Neuron inilah yang sebagai jalan, tapak jalan kepada impuls tu untuk sampai ke otak untuk ditafsirkan sesuatu rangsangan tersebut. Okey, impuls saraf yang dicetuskan akan mengalir sepanjang neuron. Dia akan mengalir sepanjang neuron dan dihantar ke neuron berikutnya. Jadi neuron ni dia bukan satu je, kan. Dia bila mana dia bermula dengan satu neuron tu, okey. Neuron dia akan hantar ke neuron yang lain pula, bercantum-cantum. Neuron lain pula akan sampai ke otak. Otak ni akan hantar balik ke neuron yang lain. Kemudian hantar lagi ke neuron seterusnya. Sampailah kepada efektor. Jadi nanti kita akan tengok apakah neuron-neuron tersebut. Okey, terdapat 3 jenis neuron utama dalam sistem saraf. Ada 3 jenis. Satu kita panggil neuron deria, ataupun namanya neuron afferent. Neuron geganti, interneuron. Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Kalau inter ni, dia berada di tengah-tengah lah. Dia sebagai yang berada di tengah-tengah, kan? Sebab tu kita panggil neuron geganti. Selepas afferent, lalu dulu neuron geganti ni, baru dia akan pergi ke neuron motor. Okay, yang ketiga lah neuron motor, itu neuron efferent. Nanti kita akan tengok jenis-jenis neuron dan perbezaan antara ketiga-tiga neuron ini. Okey, neuron-neuron ni dia ada bentuk-bentuk dia tersendirilah, kan. Dan kita tengok ni, yang pertama ni adalah neuron. Secara generalnya, neuron ni dia ada apa, kan? Kita tengok dulu. Okey, pertama sekali dia ada badan sel. Dia ada sel badan lah. Itu mengintegrasikan impuls saraf dan mengawal aktiviti neuron. Dan semua neuron ni dia akan ada dendrit, menerima impuls dari neuron yang lain. Itu fungsi dendrit. Akson pula membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron yang lain. Jadi dia bergerak dari sini, kemudian dia akan pergi berterusan sampai ke dia punya ujung ni. Okey, nodus ranvier di tengah-tengah ni. Impuls melompat dari satu nodus ranvier ke nodus ranvier yang lain, menyebabkan penghantaran impuls jadi lebih cepat. Jadi dia bukan mengalir gini, dia akan mengalir lompat. Okey, salur myelin
Penebat kepada impuls elektrik membekalkan neutron kepada neuron dan melindungi akson daripada kecederaan. Okey, kita akan tengok jenis-jenis neuronnya, neuron-neuron yang tadi yang saya beritahu kepada kamu. Ada 3 jenis neuron. Neuron deria, maksudnya neuron ni daripada deria, contohnya kat tangan kita, kat mata kita, dekat telinga, kan, dekat seluruh badan ada neuron deria. Neuron deria ni di sinilah permulaannya, kan. Permulaan reseptor yang mana akan menyebabkan penghasilan impuls dihantar daripada sini, kan. Kemudian apa jadi, impuls akan melompat nodus rambia ke nodus rambia yang lain, kan. Dia akan melalui badan sel, dia akan terus, dan daripada sini dia akan pergi ke neuron seterusnya, neuron keganti. Selepas neuron keganti, dia akan pergi melompat ke neuron motor pula untuk melakukan efek apa yang maksudnya dia nak melakukan apa-apa gerakan lah. Okey. Membawa impuls dari reseptor atau organ deria ke sistem saraf pusat. Ini function dia. Dia bawa impuls tu dari deria, organ deria, pergi ke sistem saraf pusat. Terdapat dalam akar dorsal dalam saraf spinal. Jadi dia punya ni terdapat dalam akar dorsal, kan, dalam saraf spinal. Okey, mempunyai akson yang pendek. Kamu tengok akson dia ni. Ni akson, kan, yang mana akson dia ni kan, pendek, kan, akson dia. Okey, kemudian apa yang panjang? Kedudukan badan sel adalah di tengah-tengah akson. Okey, di tengah-tengah ni adanya sel badan, kan. Okey, jadi nanti kamu kena bezakan antara akson dan juga tengok akson dia. Kat mana beradanya akson dia, kan. Antara sel-sel ni kamu tengok akson dia. Kalau macam ni, yang ni dia berbeza, akson dia ada kat sini, sel badan kat atas. Faham tak? Akson ni, yang ni sepanjang ni kita panggil akson. Okey, sel badan kat atas. Kalau yang ni sel badan di tengah-tengah, yang ni pun di tengah-tengah juga. Jadi kamu kena bezakan, kan. Tengok, kalau boleh melukis, kan, apakah beza antara tiga-tiga ni. Dengan melukis kamu akan perasan apa beza antara ketiga-tiga neuron ni. Okey, kita tengok pula kepada neuron keganti. Neuron keganti ni selepas dari sini, kan, dari sini dia mengalir, impuls tu mengalir pergi ke sini. Lepas tu dia pergi mana? Dia akan pergi pula ke neuron berganti. Jadinya sini dia akan bercantum dengan ujung sini. Dia akan bercantum dengan ujung sini. Dan percantuman itulah, dekat situlah kita panggil synapse. Di situlah kita panggilnya synapse. Nanti kita akan pergi ke situ juga. Okey, menerima dan menghantar impuls saraf dari neuron deria ke neuron motor. Jadi dia di tengah-tengah. Dia ni di tengah-tengah, kan. Bermula dengan neuron deria, lalu dia dulu, lepas tu dia akan passing ke neuron motor. Okey, terdapat dalam sistem saraf pusat. Jadi neuron keganti ni terdapat dalam saraf pusat, kan, sama ada di saraf tunjang ataupun di otak, dan mempunyai pelbagai bentuk. Jadi sudah tentulah yang berada di otak tak samalah dengan yang ada di saraf tunjang, kan. Okey, kemudian kita pergi ke neuron motor. Jadi neuron motor ni dia bercantum kat mana? Dia bercantum kat sini. Dan impuls ni akan pergi ke yang ni, last sekali bercantum kat mana? Bercantum di otot. Jadi pergerakan otot tu sebenarnya dikawal apa? Oleh saraf ni. Saraf ni nak apa? Nak genggam tangan ke, kan? Itu semua diputuskan ataupun ditentukan oleh saraf ni, kan? Contohnya kamu tengok kopiah, contohnya nak pergi ambil, tangan kamu tu mestilah ulur tangan kamu pegang kopiah tu baru boleh angkat, betul tak? Itu semua tu tindakan daripada ni saraf-saraf ni lah, kan. Okey, menerima impuls dari saraf
dari neuron geganti dan menghantar impuls saraf ke efektor. Dia akan hantar ke otot ataupun kelenjar untuk gerak balas sewajarnya. Terdapat dalam akar ventral dalam saraf spina. Jadi dia di akar ventral Okey, mempunyai akson yang panjang. Jadi akson dia panjang. Apa beza dengan yang ni? Yang ni akson dia pendek. Ini akson dia panjang. Okey. Kedudukan badan sel adalah di hujung akson. Jadi kamu tengok ni, hujung akson ni badan sel. Berbandingkan dengan neuron deria ni di tengah-tengah akson. Yang ni tengah-tengah ini kita panggil akson ni sepanjang-panjang ni kita panggil akson. Tengah-tengah ni ini untuk deria. Kamu tengok beza dia. Kalau yang ni di hujung, itu beza je dengan antara dua tu. Okey, jadi sebenarnya antara neuron-neuron ni mereka tidak bersambung antara satu sama lain secara berterusan. Dia tak bersambung maksudnya neuron deria dia tak bersambung dengan neuron geganti, dan neuron geganti dia tak bersambung dengan neuron motor secara berterusan. Tak. Sebab apa? Sebab dia ada satu ruang sempit antara terminal akson neuron penghantar dengan dendrit neuron penerima yang disebut sinaps. Jadi kan di hujung, kamu bayangkan ni akson yang hujung sekali. Ni hujung sekali akson tu. Dia akan ada satu macam penerima macam tu. Jadi ruang sempit ni lah ni sekitar sini ni kita panggil dia sinaps. Ni akson yang hujung, ni dendrit penerima. Okey, jadi impuls saraf yang tiba di bonggol sinaps perlu merentasi sinaps supaya impuls saraf dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Impuls yang merentasi sinaps bukan lagi secara elektrik tetapi secara kimia. Jadi bila mana dia dah sampai ke hujung sini, dia tidak guna elektrik dah, bukan lagi menggunakan impuls elektrik tu. Dia secara kimia pula untuk melepaskan impuls tu ke dendrit penerima. Ini dah di hujung-hujung, saraf tu, dah di hujung-hujung akson tu. Di sini dia tidak lagi memindah ke sini menggunakan elektrik, tidak lagi memindah ke neuron seterusnya menggunakan elektrik, tidak, tapi dia perpindahan tu berlaku secara kimia. Okey, macam mana ia berlaku? Ini yang kita nak bincangkan. Okey, bahan kimia tersebut merupakan bahan pemancar yang dikenali sebagai neurotransmitter. Okey, dua contoh neurotransmitter yang biasa dijumpai di sinaps ialah asetilkolina dengan satu lagi kita panggil noradrenalina. Noradrenalina dengan asetilkolina. Dua inilah yang mana dia merupakan pemancar yang mana membawa impuls tu ke dendrit seterusnya. Bermula daripada sini di hujung-hujung akson ni, bagaimana impuls saraf ni dihantar. Apabila impuls saraf tiba di bonggol sinaps, vesikel yang mengandungi neurotransmitter bergerak ke membran prasinaps. Jadi daripada sini dia akan bergerak sampailah ke sini, ke hujung-hujung, iaitu kita panggil membran prasinaps. Okey, membran vesikel bergabung dengan membran prasinaps dan neurotransmitter dibebaskan ke dalam sinaps. Jadi membran ni, vesikel dia akan bergabung dengan membran prasinaps ni, dan dia akan lepaskan neurotransmitter tu lah ke mana? Ke sinaps ni, ke ruang sempit ni. Okey, neurotransmitter meresap merentasi sinaps dan bergabung dengan reseptor protein yang spesifik di membran postsinaps. Jadi neurotransmitter ni dia akan merentasi ruang ini dan bergabung dengan reseptor protein. Di sini reseptor proteinnya. Ni reseptor protein ni. Ni reseptor. Yang mana dia akan bergabung tu secara spesifik, bukannya yang tak spesifik. Dia spesifik. Supaya apa? Supaya badan, supaya otak kita dapat
jelaskan. Okey, ini daripada tangan. Impuls dia macam ni. Ini daripada mata. Impuls dia macam ni. Macam tu. Kan? Sebab tu dia spesifik. Dia spesifik. Kan? Okey, jadi selepas itu di postsynapse adalah di sini, di kawasan dendrit seterusnya ni. Kita bagi membran postsynapse di sini. Okey, impuls saraf yang baru dicetuskan dan bergerak sepanjang neuron penerima atau efektor. Okey, jadi sepanjang efektor ni kan, dia akan ni lah. Okey, dia akan bergerak lah sepanjang efektor. Okey, sebab tu kamu tengok ni, andaikan ini, bukan andaikan ini gambaran bagaimana neuron deria kan, neuron deria dia pergi bercantum dengan satu lagi neuron, mana kamu dapat tengok neuron ni ialah neuron motor. Yang kita nak tengok ni, dia antara neuron ke neuron yang lain. Antara neuron ke neuron yang lain, dia ada synapse yang kita panggil ruang sempit antara neuron-neuron tu. Okey. Jadi saya harap kamu fahamlah di sini, apabila dah sampai sini, dia adalah menggunakan kimia pula. Okey, jadi neurotransmitter yang telah digunakan akan dimusnahkan oleh enzim atau diambil semula ke bonggol sinaps. Tenaga bagi penghantaran impuls melalui sinaps ini dijana oleh mitokondrion. Jadi untuk dia berpindah daripada membran prasinaps ke sinaps tu, ke ruang sempit tu, dia perlukan tenaga. Tenaga itu dijana oleh mitokondrion. Sebab itulah kamu jumpa ni dekat sini ada mitokondrion. Apa tujuan mitokondrion sini adalah untuk membekalkan tenaga kepada semua vesikel ni kan. Semua membran-membran ni semua nak memindahkan ni perlukan tenaga. Tenaga tu dibekalkan oleh mitokondrion. Sinaps mengawal dan mengintegrasikan impuls saraf yang dipindahkan daripada reseptor yang terangsang. Sinaps hanya membenarkan impuls bergerak dalam satu arah sahaja. Jadi dia bergerak satu arah saja. Lepas tu dia akan dihancurkan. Neurotransmitter tu akan dihancurkan oleh enzim. Vesikel yang mengandungi neurotransmitter hanya terdapat pada bonggol sinaps neuron penghantar. Jadi neuron yang menerima ni dia tak ada lah. Dia hanya terima sahaja. Lepas tu kalau dia nak pergi ke neuron seterusnya, dia lah akan hantar. Maksudnya dia hanya satu laluan sahaja. Reseptor bagi pelekatan neurotransmitter hanya didapati pada membran neuron penerima. Jadi kamu tengok sini, penghantar yang atas ni, dia je boleh hantar. Yang bawah ni tak boleh hantar, ke atas tak boleh. Yang atas ni akan menghantar yang ke bawah, penerima ni. Dan penerima ni hanya dia je ada protein penerima tu, reseptor penerima tu. Yang atas ni pula tidak ada penerima, dia hanya boleh hantar sahaja. Jadi penghantarannya adalah, penghantaran neurotransmitter dia adalah satu hala. Bila dah pakai, dia akan dimusnahkan oleh enzim. Okey, terdapat juga yang diguna semula, tapi nanti akan dibincangkanlah bagaimana kegunaan itu dilakukan. Okey,